Kerja lewat tak apa hal. Lepas tu dapur rumah. Apa? Ini telefon takut. Tutup nyala lagi. La ilaha illallah. Dapur Bocor. dan belah tahu. Kayak awak. Pada apa? Beli baru dah. Siapa? Kau mandi orang band lah. Ya. Sekarang mana dah dah? Alhamdulillah lagu ni lah. Di mana? Untuk buang ini tu tak ada. Dua segi wakaf. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Ah. Kupu-kupu sikit-sikit dulu gitu. Dia tak pun ni pun memang Boleh? Sekali ya. Nanti sebabnya duduk tengah nak mesyuarat, nak buat lagu mana, nak beli bata ke lagu mana. Duk nampak kaya style kena beli bata sah. 10 butir bata tu berapa? 10 butir bata berapa? Lepas tu kita buat package macam 10 butir ke 5 butir bata ke gitu. Nak? InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Mudah-mudahan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Zainul Abidin Ibnu Muhammad al-Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Maka tahu Allah Ta'ala itu tiada dengan belajar dan tiada dengan fikir dan nazar. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, kita sambung lagi musakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid
karangan bagi Syekh Zainul Abidin Ibnu Muhammadil Qattani Al-Makki Thumma Al-Filfilani. Kita masih lagi dalam perbahasan sifat ilmu, iaitu sifat pengetahuan. Wajib kita i'tiqad dalam hati kita bahawasanya di zat Allah Subhanahu wa taala ada satu sifat yang namanya ilmu. Sifat ilmu ni ialah sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya'a. Satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala ada di zat Allah, kekal selama-lamanya. Ada di manakah sifat ilmu Allah Ta'ala atau sifat pengetahuan Allah Ta'ala? Qaimatun bidzatihi ta'ala, ada di zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu bihal asya'a, yang mengetahuilah Allah Ta'ala dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan akan segala sesuatu. Jadi hal lepas dah kita telah menerang dah sedikit sebanyak pengenalan tentang sifat ilmu, sifat pengetahuan. Baik, kalau gitunya hari ini masuk sambung lagi, maka kata dianya tahu Allah Ta'ala. Ini kena kepada ta'alluq dah lah. Mengetahui Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala tahu, nyata dia panggil. Kalau kita baca kitab besar-besar sikit, dia kata ta'alluq sifat ilmu ni ta'alluq inkishaf. Inkishaf ni artinya terbuka, tapi sebut inkishaf bukan nak dengan makna terbuka, nak dengan makna lazim daripada terbuka tu nyata. Itu dah dia panggil min itlaqil lazim wa iradatil malzum. Itu min itlaqil malzum wa iradatil lazim. Gitu. Min itlaqil malzum wa iradatil lazim. Sebut malzum naknya lazim. Sebut inkishaf, inkishaf tu terbuka, tapi bukan nak makna terbuka, nak makna nyata. Ittidah dia panggil. Sebut inkishaf tapi nak makna ittidah. Apa ittidah? Nyata. Sebab kalau kita kata terbuka, artinya sebelum tu tertutup. Sebelum terbuka maknanya tertutup. Artinya Tuhan tu tertutup jugalah ilmu dia ke lagu mana? Tidak, bukan makna lagu tu dah. Makna naknya ialah nyata. Lazim daripada terbuka maka nyata. Contoh seperti kita nak tahu, kita balik ke rumah, dalam bawah tudung saji kita tu kita tak tahu lauk apalah isteri kita masak malam ni. Kita tak tahu, tak nyata. Bila kita buka tudung saji, bila terbuka maka nyata. Itu. Jadi naknya makna lazim daripada terbuka iaitu nyata. Artinya nyata di ilmu Allah Ta'ala. Gitu. Jadi ta'alluq sifat ilmu ni dia namakan ta'alluq inkishaf, tapi nak makna ittidah. Gitu dah. Dia sebut inkishaf tapi makna dia ialah nak dengan makna nyata. Jelas nyata di ilmu Allah Ta'ala. Kalau gitu maka tahu Allah Ta'ala ni, nyata Allah Ta'ala di sifat pengetahuan dia. Itu kalau kita sebut kat mengetahui itulah, kena kepada ta'alluq dia. Adapun pengetahuan itu sifat yang ada di zat dia. Samarah bagi sifat pengetahuan tu tahu. Kemudian hija ta'alluq, hija bagi sifat pengetahuan tu mengetahui. Maka mengetahui Allah Ta'ala itu tiada dengan sebab belajar. Itu dengan tubuh sababiyah dia panggil. Itu bukan orang panggil ilmu Allah Ta'ala tu al-hasilu bil-iktisab atau bil-ikhtiyar. Ilmu Allah Ta'ala tu bukanlah hasil daripada usaha belajar, tu bukan. Ini orang panggil ilmu kasbi, ilmu usaha.
Jadi kita nak tahu apa kena belajar. Tak boleh kalau kita nak tahu tu kita tak belajar, tahu dengan sendiri gitu apa dia. Nak kata ilmu laduni. Ilmu laduni pun kena ngaji dulu. Kerana ilmu laduni itu ilmu Allah Taala capak ladung ke bagi orang yang beramal dengan ilmu yang dia tahu. Nah, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, maka Allah Ta'ala pusakakan ilmu yang dia tidak tahu. Artinya kena mengaji juga lah nak dapat ilmu laduni tu. Tak boleh duduk depan TV tengok Netflix belakang tiba-tiba alim. Boleh ni. Tu mana boleh itu. Kena belajar lah. Jadi adakah Allah Ta'ala tu dia bersifat dengan ilmu maka mengetahui dia tu dengan sebab belajar? Tidak. Dah. Jadi ilmu kasbi ni ilmu usaha ni orang panggil fi ma'nal jahli indallah. Tu. Ada makna jahil di sisi Allah Ta'ala. Pada makna jahil. Ada pun kita nak tahu gapo, kena belajar. Ilmu kita ilmu bahasa kasbi, ilmu bahasa usaha. Dan tiada dengan fikir dan nazar. Ilmu Allah Ta'ala bukan ilmu nazari. Bukan ilmu nazari. Ilmu nazari ni ilmu hak kena tilik fikir, kena proses mikir. Macam ilmu tauhid ni lah. Ilmu tauhid ni dia panggil ilmu nazari. Ilmu hak kita nak reti dia, kita kena proses akal kita tu mikir. We belegak sikit. Yang mana boleh buat akal letak tahu tepi, tak jadilah jadi gila lah kalau buat akal kan. Itu ni. Dia kena sandingkan akal tu dengan akal. Itu fahaman kita orang ahli sunnah wal jamaah. Manhajnya ialah sandingkan akal dengan nakal. Ingat sama-sama tu. Kalau mengkedepankan akal, melempar ke belakang nakal, itu dia panggil manhaj Mu'tazilah. Manhaj Mu'tazilah. Mu'tazilah itu akal duduk depan, nakal yakni Quran dan sunnah lempar ke belakang. Kalau nakal di hadapan, akal dilempar ke belakang, itu mazhab musyabbihah, mujassimah, zahiriyah. Gitu juga Jabriyah pun akal yang tahu ke belakang juga. Akal yang tahu ke belakang juga. Sama juga Jabriyah. Jabriyah pun akal yang lempar ke belakang. Ahlus sunnah wal jamaah, akal dengan nakal tu disanding seiring. Sanding seiring, seretak, tidak mengkedepan dan mengkebelakangkan antara satu sama lain. Sebab itulah cerita-cerita kita dengar Isra wal Mi'raj tu, itu semua tu mumkinul aqli, jaizul aqli, harus pada akal, bukan mustahil pada akal dah. Jangan kita kata kalau nak terima cerita Isra Mi'raj ni kena buailah akal, letak tepi, tahu tak buat tepi. Lepas tu buat akal jadi gila ke mana? Bukan, jangan buat akal. Akal tu habui tu nikmat besar. Buat akal tak jadi gila lah jawabmu. Guna akal. Allah Ta'ala kata afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Fa'tabiru ya ulil albab, ya ulil absar. Itu semua tu isyarat kepada guna akal supaya berfikir. Bukan kata letak tepi akal. Tu guna hati. Guna hati. Kalau awak safi bersih macam wali tu tak apalah. Takut hati kita tu kotor ikut syahwat nafsu. Tak jadi nak guna hati. Sebab tu kena guna akal. Kena guna akal, sandingkan akal dengan akal. Tu orang panggil manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ingat baik-baik.
Jadi tak ada cerita-cerita Isra' Mi'raj, cerita mukjizat para nabi, para rasul yang lain. Itu semua tu bukan perkara yang mencarikan akal, bukan. Bukan perkara yang khariqun lil adati, perkara yang mencarikan adat saja. Adat saja tercari. Dah secara adatnya tak bolehlah orang panggil nak pergi ke Palestin daripada Mekah di zaman tersebut. Seringkas itu tempoh masanya. Pada zaman Nabi itu secara adatnya sebulan pergi sebulan balik. Itu secara adat. Macam kita adat kita sekarang di Mekah, sebulan pergi sebulan balik ah. Dah sehari je naik kapal terbang tu ni. Ini adat zaman kita. Itu Tuhan menjadikan adat. Maka hukum adat ni sah menyalahi. Ada orang tanya, gapo kak ustaz? Makna hukum adat sah menyalahi? Maknanya tak serupa kebiasaan itulah. Boleh. Sebab apa? Sebab Allah yang menjadi. Gitu lah. Jadi sebab itulah orang yang reti beza hukum akal, hukum adat, maka dia boleh terima cerita-cerita mukjizat, irhas para nabi, para rasul, karamah aulia, keramat wali-wali, boleh terima. Terima apa? Dengan akal dia. Sebab perkara tu harus pada akal. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu duk khutbah Jumaat. Tiba-tibanya Allah Ta'ala buka hijab, dia nampak tentera Islam dalam bahaya, jauh beratus ribu batu daripada Madinah. Sehingga dia pun kata, ya Sariyah Jabal. Hei tentera, bukit. Tengok siapa hak win nampak? Allah. Sahabat hak duduk beratus ribu batu tu dengar suara Sayyidina Umar. Mujur sahabat ni bukan Mu'tazilah, Ahli Sunnah, percaya kepada karamah. Suara Amirul Mukminin ni naik bukit, selamat tentera Islam. Itu apa dia panggil? Karamah. Apa karamah? Amrun khariqul lil adah yazharu ala yadil auliya. Perkara yang mencarikan adat yang zahir pada diri seorang waliullah. Siapa waliullah? Mukminun taqiyun, orang mukmin yang bertakwa pada Allah. Gitu. Semua perkara-perkara tu dikatakan oleh ulama, definisinya amrun khariqun lil adati, bukan amrun khariqun lil aqli. Kena reti beza tu, bukan perkara yang mencarikan akal. Sebab itulah kalau ada ustaz kata peristiwa Isra' Mi'raj ni peristiwa yang tidak boleh diterima pada akal manusia. Tanya balik, akal manusia mana tu? Hanya ya ustaz, akal manusia mana tu? Kalau akal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak. Mana mustahilnya? Harus. Sayyidina Abu Bakar percaya. Dia kata kalau Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad yang mengkhabarkan ab'adu min zalika ana uqirru. Kalau Nabi Muhammad cerita lebih pada ni pun, aku percaya lagi. Itu. Kenapa? Karena akal orang mukmin ni luah. Luah. Cerah dengan cahaya iman. Boleh percaya. Kenapa? Mungkin. Harus jaizul akli. Melainkan ustaz maksudkan tu akal Abu Jahal. Tak apa, Abu kat bapak Jahal tu bodoh. Bapak bodoh memang dah. Abu Jahal bila dengar kata Nabi Muhammad Isra' Mi'raj kata, bahu kuat kata. Tak boleh terima dengan akal. Tak boleh terima akal dia. Apa dia bodoh? Itu tak boleh terima. Berapa dia bodoh hukum akal? Sebab dia tak erti beza antara hukum akal dengan hukum adat. Waktu, mana boleh kebiasaan orang pergi Palestin naik kuda tak berhenti RNR mana-mana pun sebulan pergi sebulan balik. Tiba-tiba Muhammad mendakwa kata pergi semalam balik dah belum subuh. Bau kuat ni Muhammad ni. Apa dia kata itu? Sebab dia bodoh. Akal dia tak ada. Dia tak reti beza hukum akal dengan hukum adat. Gitu lah. Sebab tu Imamul Haramain kata faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin. Barang siapa yang tak reti hukum akal yang tiga tu, maka dia tidaklah orang yang berakal. Orang tak berakal apa? Gila. Tapi gila tak nampak gila ni bahaya lebih pada gila hak zahir nampak gila.
Nah, orang gila hak Zahir nampak gila kan. Telanjang bogel rambut keras sebelah. Senang. Gila ni, beringat sikit. Nah, kita pakat lari selalu dah. Tapi kalau gila tak nampak gila, ni bahaya. Pakai kok, pakai necktie, pakai sokok, pakai serban, pakai jubah. Nah, cakap anak entah. Oh, kemah. Nah, tapi gila, apa? Akal tak reti nak hukum. Akal tak reti nak guna, nak hukum tak reti. Maka sebab tu penting sangat-sangat kita ni kuasai hukum akal, hukum adat supaya kita ni jadi orang mukmin sebenar-benar. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati ara'ainaka illa fitnatan lin-nas. Tidaklah kami jadikan peristiwa Mi'raj kamu tu, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan sebagai cobaan untuk manusia. Ujian untuk manusia. Nak tahu kata manusia ni reti tak guna akal. Kalau dia kata tak terima dengan akal, itu dia gila. Sebab apa? Sebab dia tak reti, orang panggil akal dia nak hukum dengan haruf perkara-perkara tersebut. Nah, sebab apa haruf? Sebab Allah yang menjadi. Kita boleh sampai surga ni kerana kereta ke kerana Allah yang menyampai? Allah di sisi sabak musabak naik kereta secara adat. Maka sah ke tak kita boleh mari surga tanpa naik kereta? Buka-buka pintu siapa lalu surga sana weh? Boleh? Boleh. Allah Taala nak buat boleh ya. Tak ada masalah apa. Cuma siapa kita? Kalau jadi sungguh barangkali maunah bukan karamah, mukjizat kau lagi jauh, bukan nabi kita, rasul bukan. Itu. Nah, siapa yang menyampaikan suara Sayyidina Umar dengar oleh sahabat beratus ribu batu? Allah. Nah, siapa yang membuka tabir hijab Sayyidina Umar sehingga nampak Sayyidina Umar tentera Islam yang jauh beratus ribu batu? Allah. Benda tu tak ada pelik zaman kita lah ni natagon ni. Boleh guru kita duk UK video call. Nampak dia ni. Padahal tak ada pun depan dalam ni pun tak ada. Ni karamat zaman dia panggil. Tapi hak ni ada lah zaman sekarang ni, ada lah jadi. Syaratnya lain kena kuat lah, internet kena kuat dah. Kredit kena cukup, kalau tidak mana ngangau kerah molek tu. Tak gerak dah muka. Tu dah. Tu. Pelik apa? Tak pelik Orang mukmin hak hidup pada zaman sahabat, zaman tabi'in dulu, dia tak pelik ni. Kalau dia boleh hidup kelik pada zaman ni, ada menataga ni, pelik apa? Orang kata hewan. Tak ada kata pelik. Tak ada zaman kita. Tak pelik. Tuhan belaka. Cuma lah nampak lalu kok tangan tukar ni. Medain gapo tak tahu ni, China ke gapo tak tahu ni dekat sini. Medain Korea, medain Jepang, medain China. Itu. Lalu jaku tangan tukar. Hakikat yang menjadi siapa? Allah. Yang menyejuk Allah, yang memanas Allah, yang membakar Allah, yang menyehat Allah. Di sisi sabak musabak yang adi, kita pasal ekong, kita pasal kipas, kita menyala lampu, kita pasal api, kita menyala api, kita cucu api. Itu. Maka dapat haruh tak? Ada api tapi tak terbakar. Haruh tak? Pada akal kita. Cucu api, nyala api tapi tak terbakar. Tak terbakar ketah. Terima tak pada akal? Nak tengok pengikut Sayyidina Abu Bakar ke pengikut Abu Jahal ramai ni. Terima tak pada akal? Terima. Wi kemah goteh tu tak apa. Terima pada akal. Sebab apa? Sebab hakikat yang membakar ialah Allah. Cuma di sisi sabak musabak yang adi, Allah Ta'ala jadikan kebakaran di sisi kita nyala api. Maka terima tak pada akal kita menyala api, Tuhan tidak membakar? Terima, tak ada masalah. Tengok Nabi Ibrahim depan dengan manjani masuk kawah api, terbakar tak? Qulnya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tak terbakar. Sejuk buah keselamat nak pula ke Nabi Ibrahim. Orang hak tak reti hukum akal dia baca, cerita Doraemon apa gini. Ngaruk ni mana ada, kita kena api dapur pun menepik dah. Rakyat ke dia akal mung tu mutahuk punggung letak pada lutut tu.
Kalau akal orang mukmin, dia terima molek-molek dia baca tak ada pelik Bapa tak pelik. Tu Allah yang buat. Nah, bukan api itu yang membakar. Nah, bukan Allah Ta'ala jadikan tabiat api membakar atau kerana api membakar. Tu kafir kalau yang tikak lagu tu. Wa man yakul bi tabai au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Ataupun Allah Ta'ala jadikan sifat membakar kepada api. Kuwah yang mampu api itu membakar. Itu qadariyah apa panggil itu ni. Jangan main. Wa ma yakul bil quwwatil mudaati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Jaga-jaga. Ada juga orang ni lah bahaya. Hari-hari duk berdiri orang tu Wahabi, orang ni Wahabi lah kali akidah dia sendiri tak tahu gapo. Dak ni rupa-rupa akidah dia sendiri qadariyah. Tu. Orang suruh mengaji tak ambau, tak seng ngaji. Lepas tu duk sibuk nak berdiri orang tu Wahabi, orang ni Wahabi lah kali tengok akidah dia sendiri qadariyah. Akidah dia sendiri tu sesat dah. Apa? Dah dia i'tikad kata Tuhan yang menjadikan kepada api tu sifat kuah membakar. Nah, kemampuan membakar. Itu. Kata ulama wara'an nahri, orang i'tikad lagu ni masih kafir. Tu. Masih kafir. Mujurnya qaul yang rajih, qaul yang kuat kata tak kafir, tak kafir orang i'tikad lagu tu cuma fasik mubtadi', ahlul bid'ah wad dhalalah. Sebab apa tak kafir? Sebab dia kata Allah yang menjadikan sifat membakar pada api, sifat menyembuh pada panado, sifat apa lagi? Menyejuk pada aircon, sifat mencerah pada lampu. Itu. Jadi jaga-jaga for kita. Tu sebab tu kena wilai sungguh ngaji ilmu tauhid, ilmu sifat 20 ni kena wilai sungguh-sungguh ingat masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu ni. Baik. Dan tiada dengan fikir dan nazar. Jadi ilmu Allah Ta'ala bukan ilmu nazari. Ilmu nazari ni macam ilmu usuluddin ni, ilmu nazar ni kena tilik fikir, kena perah otak, legak otak, kena mikir. Ya tak boleh orang panggil pakai baca sendiri tu faham. Dia kena proses akal. Itu orang panggil ilmu nazari, ilmu hak dibangsakan pada tilik fikir dengan akal. Satu lagi dia panggil ilmu daruri. Ilmu daruri ni ilmu hak tak kena mikir, orang semua reti. Mana contoh? Seperti pedah di lada, manih di gula, masing di garam. Itu tak kena mengaji siapa ke Universiti Al-Azhar itu ni. Tak ke bodoh sangat. Kena mengaji siapa UK ni baru tahu rupa-rupanya gula ni manis. Bodoh benar awak. Saya tak kalah baru tahu gula tu manis. Apa? Tek lidah juga manis getih dah. Itu lah. Itu dia panggil apa? Ilmu daruri dia panggil. Maka ilmu Allah Ta'ala juga bukan ilmu bahasa daruri, bukan bahasa nazari, bukan juga bahasa daruri, bukan juga ilmu badihi. Satu lagi ilmu badihi dia panggil. Ilmu apa ilmu badihi? Ilmu yang dapat dengan mudah. Tu tak ada kena belajar. Seumpama ilmu laduni tadi lah. Tu. Jadi semua jenis ilmu ni terdahulu sabqul jahlu dia panggil. Tu apakah orang panggil semua ilmu yang disebut tadi? Ilmu kasbi, ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu badihi, ilmu laduni. Ini semuanya fi maknal jahli li anna zalika yastalzamu sabqul jahlu. Kerana sesungguhnya demikian itu melazimi oleh terdahulu bodoh. Gitu terdahulu bodoh. Jadi ilmu hak biasa kena ngaji baru tahu, itu terdahulu bodoh kan. Kita kalau sebelum kita belajar kita tak tahu, nak nulis tak tahu, nak baca A B C D E alif bata tak reti. Melainkan bila kita belajar ni A, ba, ta, kenal huruf. Sebelum tu kenal da. Mana sebelum tu terdahulu bodoh. Itu. Tu ilmu. Tu orang panggil ilmu
kasbi, ilmu bahasa usaha. Jadi semua jenis ilmu tadi, ilmu usaha belajar, ilmu kena fikir tilik dengan akal, ilmu hak tak kena fikir tilik dengan akal tapi dapat dikesal dengan panca indera yang 5 hawasul khams. Nah, sejuk, panas, masing, manis, pahit, tawar. Nah, gitu juga tu ilmu hak bahasa lipah, badihi laduni itu pun. Semua tu orang panggil ilmu yang melazimi terdahulu bodoh. Nah, li anna zalika yastalzamu sabqul jahlu. Kerana sesungguhnya demikian itu semua jenis ilmu tu melazimi, mana mengautomatikkan oleh terdahulu bodoh. Maka mustahil ilmu-ilmu tersebut tu ialah ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Sebab apa? Kalau tidak, Tuhan sebelum dia belajar, sebelum dia mikir, sebelum dia proses tilik gapo semua sebelum dia bodoh lah. Tak gitu nah, jadi ilmu Allah Ta'ala tu tidak sabqul jahli. Baik, habis. Lawannya. Tu lawannya ni terjemuh daripada Arab wadidduha lawannya ni orang panggil terjemuh daripada Arab wadidduha, bukan terjemuh daripada Arab waqitluha ka wadarbuha ka, bukan. Ni orang hak tak faham mengaji sifat 20 dia buat mengaji. Tengok orang akhir zaman lah ni, dia boleh buat mengaji cara ulama dulu ajak umat kenal Tuhan. Dia kata apa duk mengaji? Tuhan ada, lawan-lawan tak ada. Tuhan sedia-sedia, lawan-lawan baharu. Tuhan apa? Bel. سيدنا محمد رسول لا حول ولا قوة إلا بالله
quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمد والصلاة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik, lawannya ni orang panggil wadidduha. Mana lawan sini bukan gocoh dah. Acak-acak kali dah hamba duk ulang ni supaya jangan duk terpengaruh dengan orang hak gong. Apa orang gong? Dia tak reti sifat 20, lepas tu duk larang orang mengaji sifat 20. Dia siap besar. Kalau tuan-tuan dengan orang mengajar sifat 20, tak motor pergi makan cendol. Oh. Macam ni. Kalau dengar orang mengajar sifat 20, tak motor pergi makan cendol atau pergi pasar malam. Tu dia kata kan, tuan-tuan dengar je ustaz tu sebut, hari ni kita nak belajar kaunuhu qadiman. Oh, tengok. Dia sendiri bodoh. Mana ada kaunuhu qadiman bodoh mengaji sifat 20. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman ada. Tiba-tiba kaunuhu qadiman dia. Tengok. Dia sendiri tu bodoh sifat 20. Payu dak ajar orang, jangan ngaji sifat 20. Kalau tak ngaji sifat 20 mudahlah awak kena sesat ke orang. Nah. Hamba ulang lagi cerita. Di kota Damansara tu ada tok syekh tarekat sesat. Nah. Syekh tarekat sesat ni anak murid dia ni bila habis duit puluh-puluh ribu dah barulah tobat. Habis duit puluh-puluh ribu dah baru tobat dah tadi. Habis duit puluh-puluh ribu, rumah beli kena lelong, duduk rumah sewa, barulah menyesal. Mari cerita kita kata gini, kalau awak ni mengaji sifat 20 basic, awak tahu dah dia sesat. Tunggu. Dia cerita kan, dia kata Ustaz Syekh saya tak semaya Ustaz. Saya tanya Syekh, kenapa Syekh tak semaya? Nah, Syekh dia jawab, bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Oh. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah ruhmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Tengok ayat. Nah, akidah tu akidah siapa tu? Tu akidah falsafah. Kafir siapa yang i'tikad yang bangkit bertemu dengan Tuhan hanyalah ruh. Kafir jangan main. Kalau mengaji ilmu tauhid ni sebutlah dah. Bi thalathatin kafaral falasifatul aidah id ankaruha wa hiyal musbattah ilmun bi juz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Bi thalathatin dengan 3 perkara kafaral falasifatul aidah dikafirkan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah akan puak falsafah, tidak kerana yang lainnya. Kerana apa? Idz angkaruha wahyal musbattah, karena engkar mereka itu falsafah akan 3 perkara. Padahal 3 perkara itu sabit dengan dilalah qat'iyah yaqiniyah. Apa pertamanya? Ilmun bijuz'iyyin, ilmu Allah Ta'ala dengan secara detail. Falsafah kata tidak, Allah hanya mengetahui dengan secara umum. Tengok, Allah Ta'ala tahu pasir di pantai, tahu. Berapa butir pasir Allah tak tahu. Siapa kata?
Falsafah kata kafir tak? Kafir lah. Isbatkan jahil pada Allah, mensabitkan jahil pada Allah. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala tahu kulli dan juz'i, umum dan detail Tuhan tahu. Pasir di pantai Tuhan tahu. Berapa butir pasir itu pun Allah Ta'ala tahu. Okay? Allah Ta'ala tahu rambut kita tahu. Berapa helai rambut pun Allah Ta'ala tahu. Itu ilmu Allah Ta'ala. Falsafah dah. Allah Ta'ala tahu rambut, tahu. Berapa helai Allah tak tahu. Tahu nyaya Tuhan pening nak bila dah. Kafir tak? Kafir falsafah. Sebab pertama tadi menafikan ilmu Allah dengan secara detail. Satu. Wa hudutsu awalim, baharunya alam ini, kata falsafah tidak bikidamil alam. Alam ni kidam, sedia. Kita ada alam ni baharu. Maujud ba'dal adami, mutajaddidu ba'dal adami. Ada kemudian daripada tak ada, berlaku kemudian daripada tidak berlaku. Siapa yang mengada? Siapa yang memperlakukan dia? Allah. Itu lah. Falsafah dah. Alam ni semula jadi. Tuhan ada, maka alam ni sedia kala dengan Tuhan juga ada. Gitu. Kafir falsafah, kafir. Yang ketiga, wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Wa hasyrun li ajsadin, dihasyar, dihimpun kita ditiup sangkakala yang kedua. Kita ni akan dihimpun dibangkit kembali daripada kubur masing-masing bi ajsadin, dengan jasad-jasad. Wa kanat maitah, padahal sebelumnya kita ialah mayyit. Falsafah kata dak, kita dibangkit pun hanya dengan ruh. Sebab mustahil dah jasad nak dapat hidup. Jasad hancur lebur jadi makanan ulat di dalam kubur. Siapa kata? Falsafah kata. Tengok, kalau orang mengaji ilmu tauhid ni boleh pegang apa dah tak sihat dia dah. Pang tak apa, sih apa mu ni. Fardu ain tak lepas. Bahkan mengajar akidah kafir dah pula, akidah kufur tu. Tengok. Tapi oleh kerana tak ngaji, dia berakhir nak jadi tok wali dengan cepat gitu dah tu ni. Malah ngaji kata cari tak syekh ni, zikir-zikir tu duk taksub kau syekh. Syekh masya-Allah, syekh ni wali kita ni. Siap dah. Boleh faedah habis piti puluh-puluh ribu baru taubat. Aduh. Tu tengok. Kalau tak mengaji sifat 20 tu boleh ikut rasul kahar Melayu dulu tu. Ingatlah. Cik ada kan? Kami ada rasul kami dah akui kami garanti syurga. Tengok. Sebodoh tu pun ada pengikut. Sebab apa? Sebab hak ikut dia paling bodoh lagi. Walaupun educator pun, ia tak semestinya kalau orang tu profesor matematik maka dia pun perah juga ilmu akidah ada. Perah lah, educator lah dia, ilmu matematik, sains, fizik, kimia, bionya. Tapi hak ni lik sana pada bulahak bujahal lagi jahilnya. Dah dia terang-terang dah dia kata saya bukan nabi, saya rasul. Tidak ke bodoh? Bodoh lah. Kalau orang mengaji sifat 20 nanti masuk bab kenabian, kerasulan nanti. Ulama akan buat mari definisi rasul, definisi nabi. Makanya ulama buat mari nisbah dia. Wa kullu rasulin nabiyyun, dan tiap-tiap rasul tu ialah nabi. Walaisa kullu nabiyyin rasulan, dan tidaklah tiap-tiap nabi tu ialah rasul. Tiap-tiap rasul pasti nabi, tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Gitu ni. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tengok. Wa khataman nabiyyin. Allah tak kata wa khatamal mursalin. Itu hebat ijaznya Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala kata wa khatamal mursalin, Nabi Muhammad itu ialah penyudah bagi rasul-rasul, maka sah, boleh ada orang mengaku nabi tapi dia bukan rasul. Betul tak? Boleh lah. Ada nabi bukan rasul. Berlambak 124,000 nabi bukan rasul. Nabi bukan rasul tu boleh. Tapi Allah Ta'ala kata wa khatamal nabiyyin, penyudah bagi segala nabi. Maka jangan kena mengaku rasul, mengaku nabi pun tak boleh. Itu. Tiba-tiba dia kata, saya rasul, saya tak mengaku nabi. Kebangang tu.
Kan jelas tu soalan saya ni bapak bodoh ni. Soalan ngaku bodoh jelas-jelas. Tapi sebodoh tu pun ikut apa? Dia tak ngaji. Nak ngaji mana? Ada ustaz kata kalau orang ngajar sifat 20 pergi tak mutu pergi makan cendol. Nak beranak orang sesat aku ni. Tu tengok. Allah. Jadi kalau mengaku saya rasul bukan nabi tu bodoh lah. Mana ada rasul bukan nabi? Tiap-tiap rasul pasti nabi. Tiap-tiap nabi tu belum tentu rasul. Allah tengok. Ngaji basic ilmu tauhid sifat 20 ya tim benda tu. Tapi yang dah tak ngaji, nak ngaji mana ustaz larang. Ada ustaz hak gong tu pula. Jangan. Kalau awak dengar ustaz tu mengajar sifat 20, ustaz mutu pergi makan cendol, pergi. Pasal malam lebih baik lagi. Sedia molek dah. Lepas tu nak suruh beranak orang pengikut ajaran sesat makin ramai. Gak orang lah ni tengok. Hak orang ngaji betul benar. Berapa orang? Tapi kita tengok hak ajaran sesat. Ajaran sesat siap bai'ah wallahi. Nyawaku untuk syekhku ayahandaku. Padahal ayahanda dia alih botol tak kerti. Tapi tak boleh. Orang Melayu kita minat benda gitu. Benda kena bodoh gitu tu minat. Ada arah. Tu ilmu hak sungguh ulama duk karang kitab ke apa tak berahi. Kalau orang mengajar kata ilmu Allah luah. Memang ilmu Allah luah mung tu hak bodohnya. Gitu itu ni. Okay? Bila kita kritik hak ajaran sesat ni, kata ustaz ni macam dia sorang betul. Ilmu Allah luah. Memanglah ilmu Allah luah. Mung tu hak bodohnya. Tu lagu tu tengok. Gapo lagi? Banyak lagi lah kalau kita nak kutip cerita kan. Tak habis lah malam ni nak kutip cerita. Bekas-bekas ajaran sesat ni kebanyakannya dak ngaji sifat 20 atau ngaji tapi bukan daripada guru yang betul-betul reti pengajian yang tu hak sengoti hak hakiki sungguh sifat 20 hanya guna istilah-istilah macam ajaran-ajaran sesat ni guna istilah sifat 20 juga. Tuan-tuan, anak-anak anda anak-anak anda nak kenal Tuhan, anak-anak anda kena kenal sifat-sifat Tuhan yang ada pada diri kita. Mana sifat Tuhan? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini semua sifat-sifat Allah yang ada pada tubuh kita. Sifat Tuhan pada kita. Kita Tuhan jawab dia. Nanti kan bodoh lagu tu. Lepas tu sifat siapa? Sifat kita lah Allah Ta'ala yang menjadi. Tu nama sama tu. Nama sama tak apa, hakikat beza. Ni payah ngaji dia orang ajaran sesat ni payah. Ni. Tu. Niat baik. Fuak-fuak ajaran sesat ni dia guna Quran juga, hadis juga, ilmu sifat 20 juga, ilmu fiqh juga. Dia guna istilah muqaranah kamaliyah, tauzi'iyah, urfiyah, tapi dia ubah maksud. Dia selewing ke orang panggil kefahaman hak sebenar. Itu. Payahlah akhir zaman ni kuat sangat ujian. Tak ada ni. Ujian. Nak nari surah kau payah. Kena ada poster pula kayak gini. Tu. Pak ilmu ajaran sesat ni tak nak kena mengajar surah masjid. Ya ajar kok dalam gelap, kok kedai kopi gitu tak apa, tak ada tauliah tak apa. Tu. Ramai orang berahi. Habis. Jadi lawan sini bukan gocoh dah. Hangpa tak boleh kenal. Nyirat darah suka dengar orang duduk kata apa mengaji. Tuhan ada lawan-lawan tak ada. Tuhan sedia-sedia lawan-lawan baru. Tuhan kekal-kekal lawan-lawan binasa. Tuhan satu-satu lawan-lawan berbilang. Tuhan Tuhan bersifat dengan ilmu, lawan-lawan bodoh. Dia kata bodoh pula dah tu. Dia duk pehel lawan tu gocoh siap. Bukan lawan sini dengan makna gocoh tewah sparring tu bukan. Supaya lembu duk badi tandukmu, tanduk aku tandukmu nenyehmu aku gitu. Bukan makna lawan tu. Lawan sini makna didduha dalam Arab wa didduha itu. Apa? Hak tak boleh beripu sekali itu makna lawan sini.
Lawannya, lawan ilmu mana? Hak tak boleh beri pun sekali dengan dia dengan ilmu ni ke apa? Jahil. Nah, apa jahil? Bodoh. Ya eja sini lagi tak arak kita jahil. Oh, jahil itu mana seorang yang bersifat dengan jahil nah sini. Naknya ialah al-jahlu bukan jahil. Al-jahlu dah. Mana bodoh tu. Tu diri bodoh tu orang panggil. Artinya arti jahlu tiada tahu suatu, tak tahu gapo. Satu. Atau tahu tapi tiada betul dengan hakikat. Mana tak kena dengan realiti. Itu dia panggil tahu tidak mutabiqul waqi'i. Orang panggil bodoh lah tu. Nah, orang tak panggil tahu ke tu. Orang duk ceramah dengan penuh yakin dia kata tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan yang mulia. Lembu-lembu ni ialah sejenis kenderaan beroda pakai steering minyak petrol. Hak mana hak bodoh belaka hal lembu tu gapo dia? Anggap belaka masya-Allah kemah ustaz ni ngajar dak. Tapi ada orang hak tahu lembu tu gapo. Dia akan kata gapo kau ustaz dia? Kata nah. Bodoh ini. Lembu-lembu sejenis kenderaan beroda pak. Kak petai lagi bodoh dah. Nah, lembu ni sejenis binatang berkaki pak, bertemuh makan rupuk atas padang. Bau tu gitu. Nah, tapi oleh kerana bodoh walaupun confident lebih tuan-tuan yang mulia. Oh dah tuan-tuan yang mulia. Jangan main dia sini. Lembu-lembu ni tuan-tuan ialah sejenis kenderaan yang beroda pak pakai steering minyak petrol tuan-tuan. Oh, kemah. Orang tengok kemah. Ustaz ni syarah kemah walai. Tapi hak cerdik duk belakang kata, bodoh Ustaz ni tak kenal gapo dia lembu ni kalau gitu. Itu orang panggil bodoh. Apa? Tahu tidak kena dengan hakikat benda. Itu. Tahu dia tu tidak kena dengan realiti perkara. Itu orang panggil jahil murakkab. Itu jahil murakkab. Jadi Tuhan tahu kena dengan realiti benda dah. Kita buat tekad hari itu dah tu. Ingat kata ingat tahu tu. Nah. Tu. Tekad pula hari ni, nah. Tu nak tanya. Ni, pukul berapa lah ni? Pukul 8.59 dah. Kat pukul 9 boleh berhenti dah ni. Nah. Pada malam ni pukul 8.59 kita duduk di surau Al-Mustaqim, surau Jumaat Al-Mustaqim. Soalan nak tanyanya, Tuhan tahu tak kita ada di pavilion? Tok Bila jawab dia. Tuhan tahu tak? Sekarang ni pukul 8.59 Tuhan tahu tak kita ada di pavilion? Tahu? Tahu deh? Tahu? Astaghfirullahalazim. Dah mana bodoh lah Tuhan. Dah kita duduk di surau Al-Mustaqim tapi Tuhan tahu di pavilion gitu. Ya bening lah tu Bila kata gila takut. Lah ni pukul 8.59. Ni saat ni kita duduk di surau Al-Mustaqim. Soalan nak tanyanya Tuhan tahu tak sekarang ni saat ni pukul 8.59 ni kita ada di pavilion. Tuhan tahu tak? Sudah. Tak berani. Kata sudahlah kalau tak tahu jawab tak tahu ke bodoh pula tu. Tahu tak? Tahu tak? Pak kita ada tak di pavilion lah ni? Ada tak sekarang ni kita di pavilion? Sudah. Macam mana boleh jawab Tuhan tahu kita ada di pavilion, muka kita ada di surau Al-Mustaqim? Kalau Tuhan tahu kita ada di pavilion, sedangkan sekarang ni kita berada di surau Al-Mustaqim, bermakna tahu Tuhan tu tidak kena dengan realiti, tidak berbetulan dengan wakil, tidak kena dengan hakikat. Tu orang panggil fi maknal jahli, pada mana bodoh tu. Jangan main tu. Apa nak jawab kan? Tu jawabnya Tuhan tahu kita duduk di surau Al-Mustaqim. Itu tu jawab dengan beradab. Kalau jawab kata Tuhan tak tahu, boleh juga, tapi suul adab mak Allah panggil kita gini sebuah ke tak tahu di Tuhan. Tapi memang sungguhlah apa? Kalau tahu jadi jahil pula Tuhan. Kita duduk sini Tuhan tahu sana. Kan cerita dah ya.
seorang bapak tu duk atas anak semua sekolah tiap-tiap pagi. Kat 2, 3, 4 bulan, 5 bulan dah. Tiba-tiba cikgu display telefon. Ni Hajilah. Oh ya Hajilah. Ni anak Pak Allah ni 5 bulan dah tak pergi sekolah ni. Guano cikgu saya atas tiap-tiap pagi. Ada memang tak mari. Nah, Pak Dolah kecek sendirilah ya. Dia pergi siasat. Atas anak pagi esok sekolah dia nusuk ke dalam gok tengok anak dia pergi mana. Rupa-rupa anak dia pergi main snooker. Nah, tu dia kata kana, "Oh, nate budak ni aku ni ingat-ingat mati-mati mu pergi sekolah. Rupa-rupa 5 bulan mu tak pergi sekolah." Wah, tengok. Pengetahuan kita tu tak muafakat dengan hakikat. Betul tak? Nah, itu sebab tu kita tu jahil. Itu dah. Tu. Tuhan boleh itu. Tuhan boleh lagu tu. Kita duduk di surah Al-Mustaqim, tiba-tiba Tuhan tahu di pavilion. Gitu. Boleh? Tu boleh tak bila gitu? Toleh. Kalau boleh kat jahil tu hell. Aduh. Dah. Ingat baik-baik tu. Tapi kalau orang tak mengaji tauhid ya pening. Sudah nak jawab gua ni pening. Nah, kalau orang mengaji tauhid tahu lalu. Jawabnya dengan beradab. Kalau beradab jawab, Allah Taala tahu kita duduk di surah Al-Mustaqim. Apa nak tahu di pavilion? Kita duduk di surah Al-Mustaqim. Nah. Kalau jawab nak jadi penyiar jawabnya Tuhan tak tahu. Tuhan tak tahu. Tak tahu. Macam mana boleh tak tahu? Tuhan kan bersifat dengan ilmu. Kalau Tuhan tahu kita duduk di pavilion padahal kita duduk di surah Al-Mustaqim, itulah orang panggil jahil Tuhan. Faham tak? Maka sebab tu jawab tak tahu. Sebab kita tak ada di pavilion ni. Kita duduk di surah Al-Mustaqim. Tu. Maka Tuhan tahu kita duduk surah Al-Mustaqim. Tuhan tak tahu kita duduk di pavilion saat sekarang ni. Gitu dah. Tu lagu tu. Beh. Mustahil iya Allah jahil. Mustahil dengan mana istihalah. Gitu. Mustahil dengan mana istihalah. Apa? Tentu tidak. Tu bahasa Melayunya bunyi gitu. Tentu tidak iya Allah jahil. Tentu tidak iya Allah tu bodoh. Au fi maknal jahli. Begitu. Tu wa yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu au fi ma'nal jahli. Begitu. Tentu tidak atas Allah Ta'ala tu bodoh atau pada makna bodoh. Apa makna pada makna bodoh tadi? Ilmu kasbi pada makna bodoh, ilmu nazari pada makna bodoh, ilmu daruri pada makna bodoh, ilmu badihi, ilmu laduni, ikutlah. Nah, atau ilmu tetapi ghairu mutabik lil haqiqah, itu juga fi maknal jahli. Tahu tidak kena dengan hakikat, itu juga fi maknal jahli. Itu kita ilmu kita tadi mana? Ilmu kena mengaji, ilmu kasbi, ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu badihi, gitu. Ilmu yang terdahulu jahil. Maka karena itulah Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Itu. Wa fawqa kulli dhi ilmin, di atas tiap-tiap yang mempunyai ilmu dari itu. Alimun, ada yang maha amat mengetahui. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu kita ada ni sebenarnya sekolah etok tak sapa, sikit sangat. Maka sebab tu tak boleh kita takabur. Tak boleh kita menyombong. Aku orang alim, aku orang mengaji, aku tahu, mu bodoh, mu tak tahu, tak boleh. Sebab apa? Sebab ilmu ada pada kita ni hanya sekolah etok tak siapa. Hak Nabi tu pun khazanah ilmu tu Tuhan kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kami berikan ilmu kepada kamu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sedikit juga. Hak tu Nabi Muhammad khazanatul ilm dah. Khazanah ilmu tu sikit. Pak kita ni bukan hak khazanah hak boleh hujung-hujung kuku, tahi kuku hujung-hujung ni. Lagilah pada makna bodoh. Itu dah. Habis.
Maka hak sebenar-benar bersifat dengan ilmu tu ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu Allah tu zat yang alimun. Kita alimun. Kita kalau orang alim, orang panggil apa? Orang yang berilmu. Alimun, orang yang bersifat dengan ilmu, gitu ya. Alimun. Tuhan bukan setakat alimun, bahkan alimun, sirah mubalaghah. Nah, yang maha amat mengetahui. Itu. Hanya wajib, mana mesti. Wajib sini dengan mana wujub. Hanya wajib, yakni mesti Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, dengan pengetahuan, dan maha amat mengetahui itu selama-lamanya. Jadi takluk sifat ilmu ni satu je. Apa? Tanjizi qadir, luluh sedia kala. Mana Tuhan tahu segala perkara tu sedia kala, tidak terdahulu jahil, tak terdahulu jahil. Sebab tu tak boleh kita kata Nabi Muhammad tu sebelum 40 tu tak tahulah dia nak jadi gapo Tuhan. Mak dia pun tak tahu dia tu supaya dengan budak-budak kampung, amat kampung. Hingga dah umur 40 barulah berkait rapat kita dengan dia sebagai nabi dengan umat. Tuhan tengok dalam ramai-ramai hak mana weh nak latih jadi nabi, seolah-olah kita isbat Tuhan tak tahu siapa nabi yang terakhir hak nak ditambal oleh Allah Taala. Tak boleh cakap itu tu. Tu sedekah Allah Ta'ala maha mengetahui sedia kala lagi Nabi tu Nabi Muhammad akan jadi Nabi. Bukan semua bukan hanya batu saja, semua benda. Nah, ni batai hidup kita kepek lagu ni sedia kala lagi Tuhan tahu. Sebiji gini dah. Gitu dah. Sebab tu tengah tok guru kata dah. Hidung kita ni sama tua dengan ilmu Tuhan. Tua cakap je tu. Kita tak faham apa ke tua kecil lagu ni Kurang ajar molek bunyi dah ni. Rupa-rupa bila kita ngaji, iya sungguh. Maknanya apa? Yakni hidung kita kepek lagu ni Tuhan nyata di ilmu dia sedia kala. Belum dia buat makhluk ni lagi. Belum dia buat kita. Dia tahu dah hidung kita kepek gini. Bukan nanti dia buat kita dulu barulah kepek gini yang kepek lagu lah. Kalau lagu tu bodoh lah tu jawab dia. Kan kita kan boleh jadi ilmu kita lagu tu. Duk tengok orang tina nak pergi dating comel baju pun Allah pun nyepak. Boleh jadi kalau kita dah. Tu hak kita nampak dalam ilmu kita tu, weh molek ni bagus ni, comel ni, bagi jumpa Allah berat nak muka. Guna gambar orang lain di Facebook pun. Contoh. Tuhan mustahil lagu tu. Sedia kala luluh pengetahuan Tuhan tu sebiji muafakat dengan benda yang akan berlaku. Hadir. Kemudian dalil kita sambung semula pula. Ada pun tanda tahu Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, alhamdulillah 2 hari lepasnya telah siap adalah progres meratakan tanah pondok kita di Kuang tu. Jadi hamba terima kasih banyak-banyaklah kepada jemaah di sini juga yang banyak menyumbang, berinfak, berwakaf. Jadi tanah baru siap, orang panggil perata tu, dia panggil tanah tu tanah baru. Jadi nak bina, nak piling besi ke apa, dia tak boleh piling selalu, dia kena tunggu tanah tu betul-betul kukuh dulu. Itu kata kontraktor pakai masa sebulan 2 bulan juga dah. Tengok bergantung pada cuaca, dok mari hujan, dok boleh tak tahu mana. Jadi
kita tak buka lagi secara rasmi tu, nak berwakaf Allah bagi pembinaan ni bagaimana, tapi sambil-sambil tu kita berkutip dah supaya mudah untuk kita boleh bersikap apa-apa nanti. Jadi teruslah berwakaf, menyumbang, bersedekah. Nah, hamba doa semua lah, siapa-siapa yang berwakaf tu walau sikit pun, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, mati dalam iman dan Islam, masuk syurga bi ghairi hisab atau hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.